Bismillahirrahmanirrahim. Warga Dewan yang mulia, usul hari ini demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi PLAS adalah langkah bijak. Maka, selaku yang pertama di meja kerajaan, saya akan terus dengan pembentangan konsep serta kes pembawaan di meja kerajaan. Pertama, mari saya ceritakan kepada anda apakah sebenarnya konsesi PLAS. Konsesi PLAS ini adalah satu bentuk perjanjian dan juga persetujuan antara syarikat PLAS Malaysia Berhad dan juga Kerajaan Malaysia Sidang Dewan sekalian, yang mana syarikat PLAS ini adalah satu syarikat binaan serta operasi lebuh raya yang terbesar di Malaysia. Maka, apa yang berlaku dalam konsesi PLAS sebelum ini, iaitu pada tahun 2011? Dalam konsesi PLAS tersebut, dijangkakan tarikh tamat kontrak dan juga konsesi PLAS antara kerajaan dan syarikat PLAS adalah pada tahun 2038, sidang dewan sekalian. Dan dalam konsesi PLAS tersebut, ada juga dinyatakan bahawa kadar tol akan meningkat setiap 3 tahun, iaitu sebanyak 5%, sidang dewan sekalian. Maka, dalam belanjawan 2020 baru-baru ini telah diumumkan bahawa konsesi PLAS yang dijangkakan akan tamat pada tahun 2038 akan dipanjangkan lagi dan ditamatkan 20 tahun kemudiannya, iaitu pada tahun 2038. Dalam 2058, maafkan saya. Dalam belanjawan ini dan konsesi ini juga, sidang dewan sekalian, apakah isi kandungannya? Pertama, akan berlaku pengurangan kadar tol bagi pengguna kenderaan bersendirian sebanyak 18%. Yang kedua, tiada lagi kenaikan kadar tol sehingga tamatnya tempoh konsesi PLAS pada tahun 2058. Yang ketiga, kerajaan tidak akan menanggung bayaran pampasan kepada PLAS dan juga PLAS kekal sebagai pengendali lebuh raya terbesar di Malaysia. Dan yang keempat, Khazanah Nasional Berhad dan juga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ataupun KWSP kekal sebagai pemegang saham PLAS, sidang dewan sekalian. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri Malaysia telah pun mengumumkan kepada kita bahawa beliau dengan sukacitanya akan mengekalkan konsesi PLAS ini di bawah kerajaan dan menolak 4 syarikat swasta yang cuba untuk mengambil alih syarikat konsesi PLAS ini untuk kepentingan rakyat Malaysia. Maka, apakah kepentingan rakyat Malaysia hari ini yang kita ingin bincangkan? Iaitu pertama, dari segi kebajikan rakyat, dan yang kedua, keselesaan menggunakan operasi lebuh raya itu sendiri. Jadi, tentang adakah langkah bijak demi kepentingan rakyat, kita lihat dahulu apakah definisi literal bagi langkah bijak. Langkah bijak ini menurut Dewan Bahasa dan Pustaka adalah satu cara yang sesuai dan juga mendatangkan kebaikan kepada sesuatu pihak. Maka, dalam konteks perdebatan, kita ingin melihat bagaimana hari ini pemanjangan konsesi PLAS akan dapat menjadi cara yang sesuai untuk mendatangkan kebaikan kepada rakyat demi menjaga kepentingan rakyat, iaitu dari segi penurunan kadar tol yang mengurangkan beban rakyat, kedua, pembangunan dan pengurusan infrastruktur serta operasi lebuh raya lebih baik, dan yang ketiga, peruntukan pampasan disalurkan untuk kebajikan rakyat. Maka sidang dewan sekalian, demi kepentingan rakyat yang ingin kita bincangkan pada hari ini, maka dalam perdebatan hari ini kita hanya akan membincangkan adakah pemanjangan konsesi PLAS ini akan mendatangkan kebaikan kepada rakyat ataupun tidak, sidang dewan sekalian, membuktikan ia langkah bijak ataupun tidak. Maka di dalam setiap jujukan hujah perlu kita sertakan bagaimana keadaan pemanjangan konsesi PLAS ini akhirnya akan mendatangkan kebaikan kepada rakyat, seterusnya menjawab demi kepentingan rakyat dalam usul perdebatan. Sebelum saya teruskan kepada hujah, sila. Yang hormat, pertama, kenapa wujudnya mekanisme pemanjangan konsesi? Kedua, adakah pemanjangan ini apa yang rakyat nak? Baik, sidang dewan sekalian, kenapa wujudnya pemanjangan konsesi ini? Pertama, demi kepentingan rakyat. Sebab sebelum ini, kalau konsesi itu dihentikan, kadar tol akan tetap berada pada kadar yang tinggi setiap tahun, sidang dewan sekalian. Berbanding sekarang, kita turunkan 18%, dan inilah yang rakyat mahukan, iaitu demi kepentingan rakyat, iaitu kebajikan rakyat itu sendiri. Maka, saya akan terus bergerak kepada apakah penghujahan kami yang pertama di meja kerajaan. Hari ini, kami percaya bahawa demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi PLAS adalah langkah bijak melihatkan kepada kapasiti keputusan memanjangkan konsesi PLAS dalam mendatangkan kebaikan kepada rakyat.
Selaku yang pertama, hujah saya akan menceritakan tentang penurunan kadatul yang mengurangkan beban rakyat. Baik, saya nak tanya kepada anda, apa yang akan jadi kalau kita tidak memanjangkan konsesi PAS pada hari ini? Dalam perjanjian asas sidang Dewan sekalian, ada menyatakan 3 tahun kita akan meningkat lagi kadatul sebanyak 5%. Jadi anda bayangkan, hari ini kalau saya lah bekerja di Sungai Buloh, bekerja di Setia Alam sidang Dewan sekalian, dan saya duduk di Sungai Buloh. Perjalanan saya perlu menempuhi lebuh raya plus, iaitu lebuh raya NKBE, dan saya perlu melalui 7 tol sidang Dewan sekalian seperti Damansara, Jalan Duta, Subang Jaya dan lain-lain sidang Dewan sekalian. Dan dalam keadaan ini, setiap tol harganya RM2.5. Maka, kalaulah perjalanan pergi dan balik saya, jumlahnya akan sehingga RM35 baru sehari sahaja sidang Dewan sekalian. Bayangkan, kalau sebulan, berapa bajet yang saya perlu keluarkan seandainya harga ini tidak diturunkan sidang Dewan sekalian. Berbeza kalau kita panjangkan konsesi PAS, ada penurunan berapa banyak? 18% sidang Dewan sekalian. Maka, kalau keadaan ini, laluan NKBE yang sama saya lalu, kira-kira yang telah saya buat, saya akan hanya bayar tol sebanyak RM28.70. Dalam sebulan, saya jimat RM189 sidang Dewan sekalian. Inilah membuktikan bagaimana kebajikan rakyat ini terjamin apabila bebanan rakyat tentang kadatul hari ini sidang Dewan sekalian dapat kita kurangkan melalui pemanjangan konsesi PAS. Maka, rangkuman penghujahan saya pada hari ini, saya telah percaya tunjukkan kepada anda bagaimana langkah pemanjangan konsesi PAS ini apabila ada penurunan kadatul sebanyak 18% akan memberikan kebaikan kepada rakyat. Apa? Iaitu mengurangkan bebanan rakyat, terutamanya pengguna-pengguna tol lebuh raya ini, seterusnya menjawab demi kepentingan rakyat yang kami perjuangkan di meja kerajaan. Salam untuk resmi cadang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. So, untuk kita tahu langkah bijak ketiga, saya menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk memulakan letak bangkangnya. Terima kasih. Hadirin dan hadirat warga persidangan saya muliakan, sedih saya mendengar pembentangan konsep tol Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab apa? Dalam pembentangan konsep hari ini, beliau seolah-olah memberikan tanggungjawab membayar hutang-hutang PLAS ini kepada rakyat warga Dewan sekalian. Justru, bangkit saya selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Ketua Pembangkang, saya akan ceritakan kepada anda kenapakah sebenarnya dalam isu PLAS ini sebenarnya Perdana Menteri menggelapkan situasi warga Dewan sekalian. Pertama, tak kala beliau berceritakan kepada kita dalam status quo hari ini, kita melanjutkan perjanjian konsensus ini daripada 2038 kepada 2058 warga Dewan sekalian. Hari ini, dalam keadaan pemajangan ini adalah disebabkan oleh kerajaan mempunyai tanggungan hutang yang tinggi kepada PLAS warga Dewan sekalian sebanyak RM30 bilion warga Dewan sekalian. Maksudnya hari ini dalam mekanisme pemanjangan ini, sebab apa berlakunya tanggungan hutang ini? Disebabkan sejak daripada pemerintahan kerajaan sebelum Pakatan Harapan lagi, kerajaan melakukan pembekuan peningkatan cas 5% warga Dewan sekalian. Maksudnya kerajaan pun sudah melanggar konsesi warga Dewan sekalian ketika itu. Justru disebabkan oleh situasi-situasi ini, maka kerajaan terpaksa untuk menanggung bebanan hutang yang disebabkan oleh penangguhan cas ini warga Dewan sekalian sebanyak 30 bilion warga Dewan sekalian. Justru disebabkan oleh situasi inilah pemanjangan konsesi ini dicadangkan oleh Menteri Kewangan warga Dewan sekalian. Kedua, apabila dalam keadaan hari ini perbincangan beliau hanyalah berbincang berkaitan dengan keadaan kerajaan tidak mahu untuk tanggung papasan dan juga
dan juga saham ini akan dipegang oleh Khazanah dan juga KWSP warga dewan sekalian. Saya nak tanya, bagaimana dengan keadaan kedua-dua keadaan ini menunjukkan kepada kita keadaan kepentingan rakyat warga dewan sekalian. Sebab dalam keadaan isu pembayaran hutang ini, seolah-olah perwakilan kerajaan meletakkan bahawa disebabkan oleh pemanjangan konsesi ini, rakyat yang terpaksa untuk menanggung kos tol warga dewan sekalian dengan tambahan 20 tahun lagi warga dewan sekalian. Inilah mesej yang dibawa oleh perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Justru saya tanyakan kepada perwakilan kerajaan sebentar tadi, adakah pemanjangan tol ini apa yang diinginkan oleh rakyat warga dewan sekalian? Saya katakan tidak, sebab dalam keadaan status quo hari ini, kerana Pakatan Harapan hari ini memenangi pilihan raya baru-baru ini disebabkan oleh kerajaan Pakatan Harapan menjanjikan pemansuhan tol warga dewan sekalian. Maksudnya hari ini apa yang rakyat mahu bukanlah tol murah ataupun tol mahal, tetapi tak ada tol warga dewan sekalian. Inilah yang sepatutnya dianalisis oleh perwakilan kerajaan. Adakah keadaan penurunan tol ini kehendak rakyat warga dewan sekalian? Sebab itulah hari ini dalam ujar pertama beliau, kita tidak boleh untuk terima dalam Dewan Perdebatan. Sebab kalau anda nak kata secara harian kita boleh untuk tanggung sebanyak RM100 sahaja warga dewan sekalian, daripada 100 baik tak payah bayar warga dewan sekalian. Inilah yang keadaan yang rakyat mahu warga dewan sekalian. Sebab itulah hari ini dalam isu penyelesaian hutang warga dewan sekalian, adakah dengan pemanjangan ini menunjukkan bahawa ini adalah solusi terbaik untuk rakyat warga dewan sekalian? Baiklah, sebelum kepada kes perwakilan pembangkang, silakan satu. Sebenarnya rakyat nak harga murah sampai kerajaan langgar konsesi lama. Bila kerajaan dah buat konsesi baru, turunkan harga, inilah langkah bijak apa yang rakyat nak. Yang Muhammad, dari dulu lagi kerajaan lama dah buat tol murah. Sebab itulah kerajaan lama bekukan kenaikan cas dalam konsesi hingga melanggar konsesi warga dewan sekalian. Maksudnya hari ini apa yang dituntut oleh rakyat demi kepentingan rakyat adalah untuk kita masukkan tol warga dewan sekalian. Inilah keadaan yang tak pernah dianalisis oleh perwakilan pembangkang kerajaan. Sebab itulah kes perwakilan pembangkang kami akan melihat begini. Apabila demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi plus bukan langkah bijak melihatkan kepada pemanjangan konsesi yang membebankan rakyat. Pertama, saya akan tunjukkan kepada anda apabila dalam ujian pertama berkaitan dengan tanggungjawab hutang diberikan kepada rakyat. Kedua, tekanan kewangan kepada rakyat. Dan ketiga, pulangan yang bersifat selektif warga dewan sekalian. Baiklah, ujian saya yang pertama, saya akan ceritakan kepada anda apakah sebenarnya status quo dalam pendekatan atau metodologi pembayaran hutang kerajaan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Apabila pada asalnya ada cadangan untuk kita melakukan penjualan plus warga dewan sekalian untuk menyelesaikan hutang, tetapi kerajaan hari ini tidak ingin menjalankan mekanisme ini, sebaliknya melakukan pemanjangan konsesi sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kewangan Malaysia Yang Berhormat Lee Kuan Yew menyatakan bahawa keseluruhan hutang plus mencatatkan sebanyak 30 bilion warga dewan sekalian. Persoalannya hari ini, dalam komitmen hutang kerajaan, adakah hutang plus sahaja yang kerajaan hadapi warga dewan sekalian? Sebab dalam keadaan kerajaan sekarang ini ada resolusi untuk menyelesaikan hutang, tetapi disebabkan oleh kerajaan terpaksa untuk menanggung bebanan hutang yang banyak dan tekanan hutang yang banyak. Contohnya, menurut Jabatan Audit Negara, jumlah keseluruhan hutang kerajaan pada tahun 2019 mencatatkan 1.021 trilion warga dewan sekalian, yang menunjukkan bahawa keadaan 30 bilion itu hanyalah 2.9% sahaja daripada komitmen hutang kerajaan warga dewan sekalian. Maksudnya dalam resolusi kerajaan untuk membayar hutang ini adalah satu pendekatan yang tidak baik warga dewan sekalian dan bukan bijak. Sebab dalam kerisauan kerajaan untuk membayar hutang hari ini, daripada kerajaan membayar hutang, kerajaan meletakkan tanggungjawab membayar hutang ini kepada rakyat warga dewan sekalian. Dan ditambah parah lagi, apabila dalam keadaan pemanjangan konsesi ini, kerajaan tidak pun mendapat sebarang pendapatan pun daripada pemanjangan konsesi ini warga dewan sekalian. Sebaliknya hanya digunakan untuk pembayaran hutang semata-mata warga dewan sekalian. Justru saya telah tunjukkan kepada anda dalam gambaran besar kerajaan hari ini, kenapakah kerajaan memilih untuk melakukan keputusan ini adalah bukan untuk
memandang kepada kepentingan rakyat. Sebaliknya, hanya memfokuskan kepada untuk menyelesaikan hutang kerajaan yang banyak warga dewan sekalian. Maka, dengan itu, perwakilan pembangkang percaya demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi PLAS bukan langkah bijak melihatkan atas asas bangkangan. Pemanjangan konsesi ini yang membebankan rakyat warga dewan sekalian. Justru, saya seru untuk perwakilan kerajaan untuk menepati janji apa yang diberikan dalam manifesto. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Khairi. Seterusnya saya jemput Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan Pembangkang, warga Dewan yang saya hormati sekalian. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, usul masih lagi kekal sama. Demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi PLAS adalah langkah bijak. Warga Dewan sekalian, pertama sekali, ayo kita analisis bersama bentangan kes oleh perwakilan pembangkang hari ini yang saya kira cukup bermasalah Tuan Yang di-Pertua. Sebab apa? Pertikaian paling agung mereka. Seumpamanya, apabila kita melaksanakan pemanjangan konsesi ini, kita membebankan rakyat kerana hutang perlu untuk dibayar oleh rakyat Tuan Yang di-Pertua. Saya boleh untuk menafikan perkara ini kerana hari ini kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana penurunan kadar tol sebanyak 18% berlaku. Tuan Yang di-Pertua, adakah penurunan kadar tol ini akan membebankan rakyat? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan anda ingin menghentikan konsesi ini, tidak panjangkan konsesi ini Tuan Yang di-Pertua, makna kata anda bersetuju untuk peningkatan tol berlaku setiap 3 tahun warga dewan sekalian. Dalam keadaan itu, kita lebih membebankan rakyat. Itulah keadaan rakyat perlu untuk membayar hutang-hutang ini. Tetapi dalam keadaan konsesi, pemanjangan konsesi yang baru ini, rakyat tidak perlu untuk membayar hutang kerana kita menurunkan kadar tol lagi memudahkan rakyat Tuan Yang di-Pertua. Itu yang kedua. Yang ketiga Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini kata mereka warga dewan sekalian, pemansuhan tol telah sepatutnya apa yang rakyat inginkan adalah pemansuhan tol warga dewan sekalian. Kita analisis perkara ini, kenapa pemansuhan tol tidak boleh untuk dilaksanakan. Ianya adalah perkara yang mustahil dalam keadaan hari ini Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, kalau kita tidak boleh untuk melakukan pemansuhan tol, bagaimana caranya untuk tidak membebankan rakyat ini? Pengurangan tol lah jawapannya warga dewan sekalian. Makna kata pemanjangan konsesi ini masih membantu rakyat dan tidak membebankan rakyat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang ketiga. Yang keempat Tuan Yang di-Pertua Dewan, konsep mereka hari ini, mereka ingin bercerita soal tidak membebankan rakyat. Bagaimana dalam hujah pertama, mereka tetap bercerita soal perkara yang sama, tanggungan hutang kepada rakyat. Disebabkan hari ini cadangan untuk jual PLAS, tetapi kita tidak jual PLAS, warga dewan sekalian, kita tidak boleh untuk nak selesaikan hutang. Akhirnya kerajaan menggunakan rakyat Tuan Yang di-Pertua. Pada fasa pertama, tahukah anda kenapa Tun Dr. Mahathir telah menolak 4 syarikat swasta yang ingin mengambil alih PLAS Tuan Yang di-Pertua? Kerana apabila syarikat swasta ini mengambil alih PLAS, boleh berlaku manipulasi syarikat tersebut untuk meningkatkan kadar tol dan akhirnya memberikan kesan kepada rakyat Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, Tun Dr. Mahathir masih lagi berpendirian tetap ingin mengekalkan kerajaan Tuan Yang di-Pertua sebagai pemegang kepada syarikat PLAS ini, supaya kesannya bukan sahaja kita dapat untuk membantu PLAS, tetapi kita dapat untuk meringankan beban ke rakyat Tuan Yang di-Pertua dan kesannya terus kepada rakyat warga dewan sekalian. Dan dalam keadaan ini Tuan Yang di-Pertua, tahukah anda bagaimana pulangan yang boleh untuk didapati oleh kerajaan Tuan Yang di-Pertua apabila berlakunya pengurangan kadar tol, kadar kemasukan kenderaan yang menggunakan lebuh raya tersebut meningkat Tuan Yang di-Pertua. Daripada perkara itu akan berlakunya peningkatan terhadap pendapatan daripada tol Tuan Yang di-Pertua kerana kemasukan kenderaan yang menggunakan lebuh raya tersebut juga meningkat. Itulah pulangan yang dapat oleh kerajaan Tuan Yang di-Pertua yang mereka tidak pernah melihat
perkara ini bagaimana duit ini boleh untuk berpusing kembali, memberi keuntungan kepada kerajaan, di samping dapat membantu memberikan kebajikan kepada rakyat Tuan Yang di-Pertua. Rangkumannya, di perwakilan pembangkang hari ini Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan rakyat perlu untuk tanggung segala hutang-hutang kerajaan ini, boleh untuk ditolak dalam Dewan Perdebatan kerana perkara ini tidak pernah jelas dan sebenarnya tidak betul pun untuk dibawa dalam Dewan Perdebatan kerana kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana pengurangan kadar tol yang dibuat melalui pemanjangan konsesi ini sebenarnya memberi pulangan kepada kerajaan, membantu PLAS untuk menaikkan infrastruktur, terus kesannya kepada masyarakat dan juga rakyat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum saya teruskan perjuangan di perwakilan kerajaan satu. Pertama, adakah maksudnya anda nak rakyat tanggung liabiliti kerajaan sepanjang tambahan 20 tahun akan datang? Kedua, adakah penurunan harga tol ini apa yang rakyat nak? Yang berhormat, ya, rakyat nak penurunan harga tol. Hari ini bagaimana penurunan harga tol tersebut dapat untuk memberikan memberikan kebaikan kepada rakyat hari ini kerana mereka, apabila mereka melalui kawasan tersebut Tuan Yang di-Pertua, beban mereka untuk membayar tol adalah tidak tinggi seperti sebelum ini yang telah diceritakan dalam hujah pertama Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, saya akan sambung hujah di perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua. Hujah kedua saya akan bercerita bagaimana akan dapat pembangunan dan pengurusan infrastruktur serta operasi lebuh raya akan lebih baik dan kesannya kepada rakyat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hari ini kalau konsesi ini tidak dipanjangkan Tuan Yang di-Pertua Dewan, kerajaan tidak dapat untuk bantu PLAS ini Tuan Yang di-Pertua dalam keadaan hutang sedia ada yang tinggi, menyebabkan hari ini PLAS terpaksa meletakkan prioriti kepada beberapa kawasan sahaja untuk dibaik pulih. Contohnya di kawasan lebuh raya Pasir Gudang, hari ini laluan utama merupakan laluan utama yang telah pun banyak lubang dan juga masalah lebuh raya Tuan Yang di-Pertua kerana PLAS tidak dapat membaiki kawasan-kawasan ini kerana masalah hutang yang berlaku. Apabila kita memendek dan tidak memanjangkan konsesi ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, maka apabila konsesi ini dipanjangkan dalam tempoh 2 tahun akan datang Tuan Yang di-Pertua, bagaimana pulangan ini dapat diberikan balik kepada kerajaan melalui pengurangan harga tol sebanyak 18%, di mana menurut persepsi penduduk terhadap sistem tol di Malaysia dalam Malaysian Journal of Society and Space dengan izin Tuan Yang di-Pertua menunjukkan bahawa kadar bayaran tol mempengaruhi jumlah kemasukan kenderaan. Maksudnya pada hari ini semakin murah tol, semakin banyak kenderaan dan pulangan itu akan dapat kembali, dan pulangan itulah yang akan meningkatkan infrastruktur seperti jalan yang rosak, kawasan rehat dan rawat dan sebagainya yang berada sepanjang di lebuh raya PLAS Tuan Yang di-Pertua. Hujah ketiga berkenaan peruntukan papasan disalurkan untuk kebajikan rakyat Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Tahukah anda apabila kita memanjangkan konsesi ini, kerajaan tidak perlu untuk membayar papasan yang berjumlah 42 bilion kepada PLAS Tuan Yang di-Pertua. Dan menurut Menteri Hal Ehwal Ekonomi Malaysia Datuk Seri Azmin Ali menyatakan wang pampasan dalam bajet 2020 yang telah ditetapkan sebanyak 42 bilion itu boleh untuk diagihkan kepada sektor seperti 25% kepada sektor pendidikan, 35% kepada kebajikan rakyat dan selebihnya kepada pembangunan negara Tuan Yang di-Pertua Dewan. Rangkumannya, saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana pemanjangan konsesi ini pertama membantu untuk pembangunan infrastruktur PLAS itu sendiri, dan yang kedua dapat untuk digunakan kembali untuk rakyat wang pampasan tersebut. Warga Dewan sekalian, mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Syafiqah. Seterusnya saya jemput Timbalan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Azhar. Terima kasih. Saya yakin dan percaya suara rakyat mampu mengubah gelombang politik di negara kita. Sebab itulah pada PRU yang lepas, rakyat merubah kerajaan yang lama kepada kerajaan baru kerana mengharapkan bahawa penghapusan tol ini dilaksanakan. Sebelum itu, warga Dewan, saya akan cerahkan kembali apa sebenarnya niat murni kami di perwakilan pembangkang pada hari ini untuk tidak memanjangkan konsesi ini. Warga Dewan, sebentar tadi Ketua Pembangkang sudah ceritakan kepada anda apa sebenarnya tindakan kerajaan pada hari ini, seolah-olah menyebabkan rakyat yang kena bayar hutang. Kerana apa? Kita tahu pada hari ini kerajaan tidak boleh menamatkan konsesi ini pada tarikh yang sama, tarikh yang tepat iaitu 2038. Kerana apa?
kerajaan ada bayar pampasan sebanyak 60, kerajaan tidak dapat mampu bayar pampasan sebanyak 6.5 bilion warga negara sekalian. Apabila kita memanjangkan konsesi ini, inilah keadaan yang kita menuntut rakyat supaya seolah-olah pada hari ini rakyat yang perlu bayar pampasan ini warga dewan sekalian. Itu sebenarnya yang kerajaan tidak faham, tapi tidak mengapa. Saya akan menjawab petikan yang dibangkitkan oleh si cantik kita yang kedua pada hari ini. Sejuk mata saya tengok dia. Pertama, hari ini dia katakan pada hari ini kita ada 18% penurunan kadar bayar tol. Persoalan saya, jika rakyat ingin menghapuskan tol dan mengubah gelombang ini, mengapa 18 ini merupakan bukan satu bebanan? Saya kira ini adalah bebanan sebab kita masih membayar tol warga dewan sekalian, sedangkan kita boleh hapus saja jika kita tamatkan konsesi sekiranya benar warga dewan. Kedua, mereka tidak menyetujui kerana mereka tidak bersetuju untuk menamatkan kos kerana apa? Keadaan mustahil warga dewan sekalian. Warga dewan sekalian, hari ini ada saja alternatif yang boleh dilakukan kerajaan dalam memastikan kita untuk membayar pampasan konsesi ini dan akhirnya menamatkan konsesi pada tarikh yang tepat warga dewan sekalian. Kesimpulannya, rakyat tidak perlu pun menambah lagi 20 tahun untuk pembayaran tol. Sedangkan pada sekarang rakyat rasa terbeban, ini kan 20 tahun akan datang, kita kena bayar lagi. Inilah keadaan yang membebankan dan keadaan ini tidak pernah pun menjawab matlamat yang digariskan oleh pihak kerajaan warga dewan sekalian. Beralih kepada pemujaan si dua cantik manis kita pada hari ini, iaitu pembangunan infrastruktur. Hujada menceritakan tentang apabila kita dapat membaiki jalan raya warga dewan sekalian. Persoalannya, hari ini adakah kita tidak wujud konsesi? Sudah wujud, tapi mengapa jalan raya masih berlubang warga dewan sekalian? Maknanya apa? Konsesi ini tidak menjamin kepada infrastruktur yang sedia ada warga dewan. Apakah jaminan mereka jika kita tambah lagi 20 tahun, jalan infrastruktur kita terus cantik dan baik digunakan? Itu tidak mustahil warga dewan sekalian. Sebelum pada pemujaan pembangkang, silakan si cantik pertama. Datuk, anda kata nak masukkan tol, maknanya takkan ada badan yang memegang lagi Lebuh Raya Malaysia. Bagaimana dengan infrastruktur? Siapa yang nak baiki? Yang berhormat, sudah pastilah kerajaan yang berhormat itu lebuh dan tanah kerajaan. Tidak ada masalah yang berhormat. Selesai. Terima kasih si cantik. Beralih kepada pemujaan, saya akan bawakan dua hujah dalam percakapan saya, iaitu pertama, tekanan kewangan kepada rakyat warga dewan sekalian dan ulangan bersifat selektif. Bagaimana? Hari ini saya akan ceritakan kepada si dewan bagaimana wujudnya isu dan adanya masalah dan akhirnya kesan tidak pun menjamin kepada apa yang dimatlamatkan kerajaan, iaitu menjaga kepentingan kerajaan. Bagaimana warga dewan sekalian? Beralih kepada hujah saya yang pertama, iaitu tekanan kewangan kepada rakyat warga dewan sekalian. Warga dewan sekalian, gambaran keseluruhan pemanjangan konsesi ini adalah pemanjangan konsesi hanyalah pemanjangan pembayaran tol warga dewan sekalian. Kerajaan tidak boleh menamatkan konsesi tol dalam masa yang ditetapkan kerana wujudnya bayaran pampasan semula warga dewan sekalian. Menurut pakar analisis ekonomi, laporan ekonomi 2019, keadaan pembayaran tol pada 2038 ini juga masih dalam keadaan membebankan rakyat. Maknanya apa kata? Jika kita tambah konsesi pada 20 tahun, inilah keadaan yang berikan tekanan kepada rakyat warga dewan sekalian, melihatkan kos sara hidup kita yang sekian ada warga dewan sekalian. Sebab itulah rakyat memilih kerajaan baru untuk memastikan tol-tol ini dapat dihapuskan warga dewan sekalian. Namun, apakah tindakan kerajaan yang cadangkan adalah pemanjangan konsesi ini warga dewan sekalian? Keadaan ini membebankan bagaimana? Contohnya, saya ambil contoh yang cantik pertama tadi. Pada hari ini, dia cakap, beliau berkata, beliau perlu lalu 7 tol dan keadaan ini membebankan. Jika kita memanjangkan konsesi ini, beliau masih perlu melalui 7 tol warga dewan sekalian. Tidak ada pun mengurangkan beban untuk beliau warga dewan sekalian. Sebab itulah keadaan sekarang ini juga masih membebankan, dan jika kita panjangkan konsesi ini juga tidak menjawab kepada apa yang digariskan oleh pihak kerajaan. Sebelum kepada hujah kedua, Datuk, kalau tak panjangkan konsesi tak ada tol ke? Yang berhormat, kita tidak ingin membincangkan tentang penamatan dan sebagainya. Kita adakah ingin membincangkan adakah ia langkah bijak atau tidak yang berhormat. Berhormat perlu buktikan bahawa pemanjangan konsesi ini adalah langkah bijak. Itu sebenarnya perlu pihak kerajaan buat yang berhormat. Terima kasih si cantik. Kedua, saya akan ceritakan kepada anda hujah saya, iaitu pulangan kepada rakyat bersifat selektif warga dewan sekalian. Warga dewan sekalian, tahukah kita perlu bersetuju penggunaan tol ini perlu dibayar oleh setiap mereka yang mempunyai kerendahan warga dewan sekalian. Mengapa saya katakan pulangan hari ini bersifat selektif? Menurut Dr. Naim Halim, Abdullah Analisis Ekonomi menyatakan bahawa pulangan kepada rakyat bersifat tertentu dan bersyarat warga dewan. Contohnya, saya bawakan kepada pulangan khazanah warga dewan. Hari ini
Memang khazanah memberikan bantuan-bantuan pendidikan, namun bantuan pendidikan ini hanya bersifat selektif semata-mata dan pinjaman ini hanya kadar tertentu dan kepada mereka yang tertentu, warga dewan sekalian. Maknanya apa? Tidak menyeluruh pun apa yang mereka dapat, warga dewan sekalian. Bukan itu saja, sama juga seperti caruman KWSP dan sebagainya, ianya adalah bersifat persyarat dan tertentu, warga dewan sekalian. Apakah keadaan pulangan yang bersifat selektif ini menjamin kepada kepentingan rakyat? Sudah pastinya tidak, warga dewan sekalian. Contohnya, saya berikan analogi. Hari ini saya memandu kereta dan saya juga pelajar. Hari ini saya kena bayar tol, tapi saya tidak dapat pun pinjaman dari khazanah sebab bersifat selektif, warga dewan sekalian. Adakah keadaan ini memastikan saya, keadaan ini menjawab kepada kepentingan saya? Sudah pastinya tidak, warga dewan sekalian. Sebab itulah di meja pembangkang kami telah tunjukkan kepada anda bahawa pemanjangan konsesi ini membebankan rakyat. Melihat kepada pertama, kerajaan seolah-olah memberi beban dan rakyatlah yang perlu membayar hutang. Kedua, tekanan kewangan kepada rakyat, dan akhir sekali adalah pulangan selektif, warga dewan sekalian. Warga dewan sekalian, tidak ada yang perlu kita tambah beban, warga dewan sekalian. Sekian, mohon terus pembangkang. Terima kasih kepada Timbalan untuk pembangkang. Selesai sudah sesi substantif penjahatan. Seterusnya saya jemput Menteri Pertahanan dari Perwakilan Kerajaan untuk memulakan rentak pidasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, di meja perwakilan kerajaan, kami percaya dalam kita merenung kejora di langit, rumput di bumi, jangan pernah kita lupakan. Sebab itu, dalam usaha untuk kita meningkatkan ekonomi pada hari ini, kepentingan rakyat juga tidak boleh untuk kita abaikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kami mengangkat suara rakyat inilah, kita melihatkan kepada demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi PLAS adalah langkah bijak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa ianya satu langkah bijak? Kami menilai kepada kapasiti keputusan memanjangkan konsesi PLAS ini dalam mendatangkan kebaikan kepada rakyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami bentangkan kepada anda bagaimana dalam kandungan konsesi ini penurunan harga tol akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak 18% kepada rakyat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya kebajikan rakyat dapat dijaga ataupun tidak? Kepentingan rakyat dapat dijawab ataupun tidak? Saya kira dapat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya ingin ingatkan Dewan, perkara-perkara ini tidak pernah dijawab pun oleh meja perwakilan pembangkang sepanjang pembentangan kes mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah pertama, saya boleh ibaratkan pembangkang ini ibarat rakyat yang beri betis hendak peha, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana hari ini bila mana kerajaan mencadangkan untuk kita menurunkan harga tol, mereka tak nak. Apa yang mereka nak? Kita nak pemansuhan tol pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang kita perlu ukur dalam Dewan Perdebatan? Kenapa rakyat memperjuangkan untuk pemansuhan tol? Kerana mereka ingin menjaga kebajikan dan kepentingan mereka yang selama ini terbeban dengan pembayaran harga tol, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, adakah dengan keputusan kita memanjangkan konsesi PLAS pada hari ini dengan menurunkan 18% kadar bayaran tol dapat menjaga kebajikan rakyat ataupun tidak? Saya kirakan dapat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan perkara ini juga yang tidak pernah dianalisis oleh mereka. Kalaulah apa yang mereka perjuangkan pada hari ini adalah pemansuhan tol semata-mata, maksudnya pada hari ini kita sudah tidak ada orang yang menyelenggara penggunaan lebuh raya kita pada hari ini. Sudah tidak ada orang yang menjaga pengoperasian. Hari ini RNR tidak akan berfungsi dengan baik. Penyelenggaraan dan pengoperasian seperti kegunaan tandas awam dan sebagainya tidak akan dijaga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam keadaan ini, bagaimana anda ingin menjamin kepentingan rakyat dapat dijaga sekiranya anda memasukkan tol ini tidak pernah dijawab dalam pembujahan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah kedua, pemahaman mereka pada hari ini, sekiranya kita memanjangkan konsesi PLAS, bebanan dan liability hutang adalah kepada rakyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Fahaman mereka pada hari ini seolah-olah sekiranya kita tidak panjangkan konsesi PLAS, kita sudah tidak ada tol, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedangkan pada hari ini, cadangan kerajaan adalah untuk mengelakkan PLAS ini diberi kepada syarikat swasta. Kita panjangkan lagi konsesi ini supaya masih lagi di bawah jagaan PLAS, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana bila mana kita mengelakkan pembelian kepada syarikat swasta, kita
dapat mengelakkan monopoli daripada syarikat swasta ini yang akhirnya boleh meningkatkan tol kepada rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan kita mengekalkan konsesi PLAS ini di bawah selenggaraan PLAS dan juga kerajaan, inilah yang kami tunjukkan kebajikan rakyat akhirnya dapat untuk kita jaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertikaian ketiga mereka, apa jaminan infrastruktur akan terjaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekiranya kita memanjangkan konsesi PLAS pada hari ini? Kami telah tunjukkan bagaimana putaran ataupun rolling duit keuntungan daripada konsesi PLAS pada hari ini dibawa kembali untuk kebajikan serta perbaikan infrastruktur daripada PLAS ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang akhirnya menunjukkan bagaimana dengan kita memanjangkan inilah satu langkah bijak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah kes mereka pada hari ini, janji ketua pembangkang ingin menunjukkan bagaimana bebanan rakyat akan bertambah sekiranya kita memanjangkan konsesi PLAS ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Persoalannya, pernah atau tidak ada dengar mereka memegang soal bebanan rakyat ini akan ditambah sekiranya kita memanjangkan konsesi PLAS ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa pembuktian mereka adalah kerajaan tidak dapat keuntungan, kerajaan tidak ada pendapatan. Apa kesan kepada kepentingan rakyat di akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Makna kata pembentangan kes mereka pada hari ini tidak pernah menjawab matlamat perdebatan, tidak pernah menyambut pun kes kami di meja perwakilan kerajaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya secara rangkumannya kes kami tidak pernah disentuh oleh mereka dan kes mereka pada hari ini tidak pernah menjawab kepada keadaan bukan langkah bijak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya pindah sujak, Yang Muhammad, daripada anda panjangkan konsesi, kenapa tak kerajaan kekalkan saja konsesi sekarang dan kerajaan cari alternatif untuk bayar hutang? sebab itulah kami tunjukkan kalau kita kekalkan konsesi yang akan ditamatkan pada tahun 2038, pada hari ini harga tol akan meningkat 5% tuan-tuan dan puan-puan sekalian setiap 3 tahun, yang menunjukkan bagaimana pada hari ini dengan kita panjangkan konsesi kita dapat turunkan cukai ini kepada 18% tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya kepentingan rakyat inilah yang boleh untuk kita jaga. Hujah pertama, meningkatkan hutang kepada rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hujah ini seperti yang saya ceritakan, bebanan rakyat tidak pernah diangkat pun oleh mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam perhujahan ini, mereka tunjukkan bagaimana hutang PLAS iaitu 30 bilion ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kira perkara ini adalah perkara yang tidak pernah ada analisis fakta yang lebih mendalam. Hutang ini adalah hutang antara PLAS dan juga kerajaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan hutang kerajaan terhadap PLAS, di mana hutang-hutang ini digunakan untuk pembaikan, pengoperasian dan penyelenggaraan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah pada hari ini tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memanjangkan konsesi PLAS ini adalah untuk membolehkan PLAS ini melangsaikan hutang mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana dengan kita melangsaikan hutang pada hari ini, keuntungan kembali kepada PLAS pada hari ini dengan penutipan tol yang dibayar dengan harga rendah daripada rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah cara bagaimana tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini akan dapat menyelesaikan hutang yang telah ditanggung ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Mereka tidak pernah menunjukkan sekiranya kita tidak memanjangkan konsesi PLAS, hutang ini dapat untuk kita selesaikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimana pada hari ini sekiranya hutang ini dibiarkan tergantung sepi begitu saja, kita boleh untuk menjaga kepentingan rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini yang tidak pernah dijawab oleh mereka. Hujah kedua bercerita tentang pulangan yang selektif tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana pada hari ini dia akan memanjangkan tempoh pembayaran tol tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang berhormat, memang pada hari ini secara ringkasnya tol akan tetap dibayar. Namun penurunan harga ini pernah anda analisis ataupun tidak? Saya boleh sahaja untuk tunjukkan kepada anda. Contohnya, dengan penurunan 18% ini, lebuh raya NKVE sahaja boleh mengurangkan sehingga 38% pembayaran tol setiap hari oleh rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penurunan ini dapat ataupun tidak untuk menjaga kepentingan rakyat di akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kirakan dapat sahaja. Hujah ketiga yang agak kelakar di dalam Dewan Perlibatan, iaitu pemulangan kepada pihak tertentu sahaja, iaitu Khazanah Nasional dan KWSP tetap akan mendapat keuntungan. Yang berhormat, mereka ini adalah pemegang saham di dalam PLAS. Mana boleh mereka tidak mendapat keuntungan langsung daripada PLAS ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dan anda tidak boleh menuntut tiba-tiba Khazanah dan KWSP ini pula yang perlu memberi subsidi kepada rakyat untuk mereka membayar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab pada hari ini, keuntungan yang mereka peroleh tidak pernah menjejas pun kebajikan rakyat di akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu secara rangkumannya, apa yang kami buktikan kepada anda pada hari ini, setiap jujukan pembuktian kami adalah berdasarkan untuk menjaga kepentingan rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu ianya adalah langkah bijak. Mohon untuk mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Nur Hidayah. Selanjutnya saya jemput Yang Berhormat Nur Hidayah.
walaupun bilik sidang hari ini sempit, saya harap pihak hakim dan juga para hadirin sekalian tidak disempitkan dengan kes pihak kerajaan pada hari ini. Bagi kita ingat apa masalah sebenar dalam pembentangan konsep mereka. Demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi PLAS langkah bijak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercerita tentang PLAS hari ini, apa masalahnya? Kita tahu masalah dia adalah hutang. Namun, dalam menyelesaikan hutang ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 3 syarat. Iaitu cara yang pertama, kita jual terus PLAS kepada syarikat swasta selesai hutang. Cara yang kedua hari ini adalah kita panjangkan konsesi. Dalam tempoh panjangan konsesi itu, pulangan wang itulah dapat menyelesaikan hutang. Ataupun cara yang ketiga pada hari ini, kita kekalkan konsesi pada 2038. Bagaimana nak selesaikan hutang? Wang ini ditarik daripada sumber sektor-sektor lain. Maknanya kata pada hari ini, untuk analisis ia adalah langkah bijak atau tidak dalam konsesi PLAS, perlu untuk pihak kerajaan hari ini tunjukkan analisis 2 langkah yang saya sebutkan tadi sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah hutang sehingga wujudnya kadar keterdesakan. Barulah kita kata keputusan memanjang konsesi ini adalah langkah bijak, sebab ini sahaja yang dapat menyelesaikan masalah ini sekaligus membagi kepentingan kepada rakyat. Itu yang pertama. Pun begitu pada hari ini, apa langkah bijak mereka? Adalah bagaimana cara yang sesuai untuk memberikan kepentingan kepada rakyat. Saya boleh tunjuk kepada anda, kalau anda nak bercerita tentang infrastruktur dan tol murah ini tanpa kita panjangkan konsesi kepada PLAS ini, kalau kita jual kepada syarikat swasta sekalipun, rakyat masih lagi boleh mendapat manfaat-manfaat seperti infrastruktur yang baik. Rakyat juga boleh masih menikmati tol yang murah. Bagaimana nak dapat tol yang murah? Apabila adanya budi bicara di pihak kerajaan dan juga syarikat swasta selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, ini masih lagi tidak menjustifikasikan langkah yang bijak demi kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Masalah yang kedua pada hari ini, apa demi kepentingan rakyat mereka adalah tol yang murah. Persoalan saya pada hari ini, adakah betul beban rakyat pada hari ini adakah disebabkan beban tol yang mahal ataupun beban tol kewujudan tol sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab apa? Hari ini kenapa pihak rakyat Malaysia hari ini berjuang bermati-matian menyokong Pakatan Harapan, memilih kerajaan yang baru? Sebab apa? Rakyat percaya Pakatan Harapan ini dapat mengurangkan dan menghilangkan beban mereka, iaitu dengan menghapuskan tol, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun, bila kita lihat bagaimana solusi Pakatan Harapan tentang janji mereka, ini menunjukkan apa? Pakatan Harapan hanya menabur janji manis, memperkecil-kecilkan bebanan rakyat ini. Dahlah kita tak nak bagi tol percuma. Sekarang ni bukan sekurang-kurangnya tol boleh tamat konsesi 2038, kita panjangkan lagi beban itu sehingga 2058, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kalau anda nak bercerita tentang rakyat terbeban tol mahal dan sebagainya, sekarang ini anda sendiri bercerita tentang bagaimana dalam konsesi ini pemanjangan iaitu setiap kadar peningkatan 5% setiap 3 tahun. Pun begitu, kerajaan sebelum ini telah pun melakukan kadar pengurangan tol. Bagaimana? Kerajaan bayar pampasan untuk hold ataupun pegang kadar kenaikan harga tol. Ini telah menunjukkan bagaimana kita menjawab kepada beban rakyat tentang masalah harga tol mahal. Pun begitu, dalam kerajaan cuba untuk hold ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih ada tak rakyat mengadu? Masih ada, sebab itulah rakyat daripada sokong BN, sokong PH. Makna kata, kalau anda panjangkan konsesi ini, masih lagi tidak menjawab kepada beban sebenar rakyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya pada hari ini, anda bercerita tentang bagaimana kerisauan apabila kita jual kepada syarikat swasta pada hari ini, syarikat swasta ini boleh lakukan kadar tol sesuka hati. Perlu kita faham pada hari ini, walaupun kerajaan pada hari ini jual PLAS ini kepada syarikat luar, syarikat swasta, itu tidak menafikan kerajaan masih mempunyai saham dalam syarikat swasta tersebut. Cuma kadar peratusan saham itu berkurang sedikit berbanding sebelum ini, iaitu khazanah 51% dan juga KWSP 49%. Makna kata, kerajaan kita masih lagi ada kapasiti untuk berunding dengan syarikat swasta dalam penetapan kadar harga tol, terus menjawab kepada kerisauan mereka di mana kerajaan di mana sektor swasta akan menaikkan tol sesuka hati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, sebelum itu, Datuk, dalam keadaan hari ini PLAS ada hutang, sebenarnya kita perlu analisis kaedah mana yang memberi manfaat kepada rakyat. sebab itulah pada awalnya anda perlu tunjukkan apakah kepentingan rakyat sebenarnya. Adakah masalah hutang, adakah masalah tol mahal ataupun tidak, ataupun kewujudan tol itu sendiri.
Baik, terus kepada analisis penghujahan mereka pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah penipuan dan juga fitnah serta kaburan yang ingin cuba untuk pihak kerajaan sampaikan kepada anda. Apa kononnya? Pada hari ini, dengan konsesi plus 80% ini, kita dapat jimatkan RM100 daripada perbelanjaan sebelumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada hari ini, mereka percaya seolah-olah pada hari ini, kalau kita tak panjangkan konsesi plus ini, sebenarnya kita tak boleh hapuskan tol. Kalau betul begitulah anda nak katakan, anda boleh tunjukkanlah bagaimana masalah hutang ini tak dapat diselesaikan. Saya kata, boleh untuk kita hapuskan tol. Sebab apa? Dalam konsesi plus ini, kalau kita tamatkan konsesinya pada 2038 dengan membayar hutang, makna kata pada hari ini, makna kata pada hari ini, lebuh raya itu menjadi milik kerajaan 100%. Maksudnya ada kebarangkalian untuk kita hapuskan tol. Pun begitu, anda tidak menganalisiskan bagaimana hutang ini tidak boleh diselesaikan dengan bayaran daripada sektor lain. Tuan-tuan dan puan, baiklah, kita lihat kepada hujah mereka yang kedua pada hari ini tentang bagaimana mereka kononnya meletakkan satu hipotesis di mana semakin tol rendah, semakin rakyat guna jalan raya dan juga semakin kemudahan dapat diberikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, adakah pada hari ini rakyat guna jalan raya sebab tol murah? Sebab apa? Tol murah ke tak nak? Memang terpaksa untuk rakyat gunakan jalan raya pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan. Kedua, pada hari ini, makna kata pada hari ini, kalau cuba bayangkan kalau kita hapuskan tol dan sebagainya, inilah yang akan menyelesaikan beban rakyat. Dan kita lihat pada hari ini, dalam hujah mereka yang ketiga, mereka cerita bagaimana penjimatan apabila kita panjangkan konsesi ini, kita dapat menikmati penjimatan sebanyak 4.2 bilion. Tuan-tuan dan puan, penjimatan sebanyak 4.2 bilion ini memberikan manfaat seperti pendidikan dan sebagainya hanya dalam bajet 2020. Sedangkan rakyat nak tanggung beban untuk bayar hutang tol ini sehingga 2058, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun contohnya ada agihan wang papasan dan sebagainya dari aspek beasiswa, khazanah dan sebagainya, hanyalah bersifat selektif dan tidak menjawab kepada kepentingan rakyat secara total. Jadi, rangkuman perdebatan pada hari ini, demi kepentingan rakyat, keputusan memanjangkan konsesi plus adalah langkah yang tidak bijak. Kami tunjukkan bagaimana sebenarnya pemanjangan konsesi ini telah membebankan rakyat, bagaimana ia sebenarnya tidak menjawab kepada, ia akan memberikan tekanan kepada kewangan rakyat, pulangan yang selektif dan sebagainya. Mohon untuk terus menyimak. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan Dewan. Terima kasih. Seminit akan diberikan sebagai persediaan seminit dulu sekarang. Awak betul lah. Saya rasa macam nak jadi bekau kan. Satu saja. Jadi dia orang tengah panas sebab dia orang nak berada lagi. I see. Alhamdulillah. Thank you. Pertamalah seminit masih tersediakan. Jadi itu saya persilakan mana-mana wakil dan perwakilan pembangkang untuk melakukan